Dia kejar janji Allah ni dengan nyawa dia. Dia sayang agama ni lebih pada sayang nyawa dia sendiri. Dia berjuang untuk Islam ni lebih pada nyawa dia sendiri. Itu yang kita telah hilang nikmat tu. Kita tahu nikmat makan, saya lah kuat makan sekali. Kita tahu nikmat kereta, nikmat rumah, nikmat isteri, suami, nikmat pakaian cantik, nikmat dunia ini, hotel yang mewah, yang indah. Kita tahu nikmat melancong, duduk dalam laut, dekat udara, terapung kat bulan, laut biru, putih. Kita tahu semua nikmat. Tapi kita telah terlupa yang sebenarnya kita memiliki nikmat yang paling besar sekali. Apa nikmat tu? Itulah nikmat Islam. Itulah nikmat Islam. Tuan-puan tahu tak apa yang tuan-puan miliki ni lebih berharga daripada segala-galanya. Orang yang paling miskin dalam dunia, saya jumpa orang yang paling miskin dalam dunia. Saya selalu beritahu daripada orang miskin-miskin. Tuan-puan esok kalau jumpa orang miskin-miskin, kadang dia putus asa, beritahu pada dia, ada orang yang dalam Sahih Muslim, orang yang paling hebat dalam dunia, paling kaya, tak tahulah macam mana hebat dia, semua nak jadi macam dia. Tapi dalam hadis tu kata Allah takdirkan dia masuk neraka kerana tak ada iman. Dia telah ambil dan masuk dalam neraka. Sebelum masuk dia ambil, dia celup sekejap, celup, kemudian dikeluarkan. Allah tanya, "Hei fulan, pernah tak kamu rasa susah dalam dunia?" Dia kata, "Ya Allah, saya langsung tak pernah rasa susah dalam Allah tanya, "Pernah tak kamu rasa senang dalam dunia?" Sekali celup dalam neraka, dia tak pernah kata dunia tu senang. "Ya Allah, saya langsung tak pernah rasa senang dalam dunia." Dia orang paling kaya dalam dunia. Dia orang paling mewah dalam dunia. Mungkin dia paling hebat hidup dalam dunia. Mungkin tak ada orang tak kenal dia. Mungkin dalam dunia dia orang nombor satu dari segi keduniaan dia. Tapi dia ditakdirkan masuk neraka. Allah tanya, "Fulan, pernah tak kamu rasa senang dalam dunia?" Dia kata, "Ya Allah, saya langsung tak pernah rasa senang dalam dunia dulu." Tak berbaloi senang dalam dunia, akhir dicampak dalam neraka. Ada satu orang pula dalam hadis Nabi kata, orang yang paling teruk hidup dia, paling seksa. Tak tahu siapa. Orang yang paling seksa sekali. Tak tahu siapa. Mungkin orang tak ada empat tangan kaki. Mungkin dia buta, dia pekak. Mungkin dia tercampak tepi jalan. Mungkin orang sepak-sepak dia. Mungkin begitu. Tapi orang macam ni ada dalam hadis kata, mereka ditakdirkan masuk syurga. Allah saja nak kita semua dengar. Allah ambil masuk dalam syurga, dia ambil dan dia dicelup sekejap. Kemudian dia letak sekejap, dikeluarkan. "Hei fulan, pernah tak kamu dalam dunia dulu merasai susah? Pernah tak susah dalam dunia dulu?" Tahu tak dia kata apa? "Ya Allah, saya langsung tak pernah rasa susah dalam dunia." Kalau kita terpaksa susah, kalau untuk kita masuk syurga, itulah segala-galanya. Berbaloi susah dalam dunia untuk masuk syurga. Tak berbaloi senang dalam dunia, akhir termasuk dalam neraka. Tak berbaloi. Untuk tu jangan korbankan agama kita, maruah Islam kita, kekeluargaan kita demi dunia sementara ni. Tak berbaloi langsung. Dunia ni sangat sementara. Untuk itu tuan-puan sekalian, kita kena belajar begitu, belajar berjuang dalam hidup, belajar melihat sahabat-sahabat ni cintakan Nabi, sayang Nabi. Dia sayang Nabi lebih daripada nyawa mereka sendiri. Mereka sayang Nabi lebih pada nyawa mereka sendiri. Semua sahabat sayang Nabi lebih pada nyawa mereka. Nabi SAW tengah duduk macam ni, Nabi sedih tau, Nabi sedih. Nabi kata, "Aku rindu saudaraku." Sahabat kata, "Ya Rasulullah, kami saudara kamu." Nabi kata, "Tak, kamu sahabat, aku rindu saudaraku." Nabi kata, "Ya Rasulullah, kami saudara kamu." Tak, kamu sahabat. Saudara aku ialah orang yang tak pernah tengok aku, orang yang tak pernah dengar aku, tapi mereka beriman kepada aku seperti kamu beriman pada aku. Nabi SAW rindu pada kita semua. Tuan-puan pernah tak dalam hidup satu hari rindukan Nabi, teringatkan Nabi? Kalau tuan-puan nak sayang orang, nak rindu mana-mana orang, tergila-gila ke mana-mana orang, puji atau taksub pada seseorang, tak ada orang lebih layak dalam dunia ini melebihi lelaki ni. Nama beliau ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, ayah meninggal dunia. Hidup Nabi ni susah. Nabi beritahu pada sahabat, orang-orang Allah beri kemuliaan ialah pada orang-orang yang diuji dengan kesusahan. Di antara manusia yang paling banyak tanggung susah, nabi-nabi. Ada nabi-nabi yang digergaji, nabi-nabi digergaji. Ada nabi-nabi dibunuh, ada nabi-nabi disikat dengan sikat besi. Ada nabi-nabi dibunuh dengan begitu kejam. Nabi SAW kata, antara nabi-nabi yang paling banyak menanggung susah ialah aku, yakni Nabi Muhammad SAW. Betul tak Nabi susah? Nabi lahir, ayah meninggal dunia. Lahir, ayah meninggal. Kekasih Allah, lahir ayah tak ada. Masa dalam kandungan, ayah Nabi dah tak ada. Bila Nabi hidup, Nabi selalu ziarah kubur ayah dia. Mak dia bawa Aminah. Mak Nabi bawa Aminah. Aminah ni balik ziarah kubur Abdullah satu hari masa tu umur Nabi 6 tahun. Lalu kat kawasan nama Abwa.
Tuan-tuan kalau pergi sana, pergi tempat ni. Nama tempat ni Abwa. Abwa ni sunyi sepi. Abwa ni sunyi sepi. Mana-mana ustaz-ustaz saya kalau dia cerita pasal Abwa ni yang saya sayangi, semua ustaz-ustaz saya ni menangis. Saya dulu tak menangis sangat. Tapi tak kebelakangan ni sikit baru rasa sikit lah. Oh begini, susah. Sebab apa tahu? Nabi balik-balik, tiba-tiba mak Nabi meninggal kat Abwa. Abwa ni sunyi sepi. Allah boleh ambil mak Nabi kat Mekah, kat Madinah. Tapi Allah ambil mak Nabi dekat Abwa. Lepas mak Nabi, antara perkataan Aminah yang masyhur, setiap yang muda akan tua, setiap yang hidup akan mati. Mak merasai inilah hari-hari yang tak akhir dalam hidup mak. Lepas tu Aminah meninggal dunia. Lepas dikebumikan, tak ramai orang uruskan. Nabi Ummu Aiman, pas balik Ummu Aiman kata, Nabi berlari kat kubur ayah dia. Nabi kata, mak tinggalkan saya, sedangkan saya tak ada siapa-siapa dalam dunia. Riwayat Bukhari, hujung usia Nabi ziarah kubur mak. Nabi SAW menangis begitu lama. Sahabat datang daripada belakang, Sayyidina Umar Khattab telah pujuk Nabi SAW, tanya, ya Rasulullah, kubur siapa ni, kubur siapa ni? Nabi SAW kata, inilah kubur ibuku. Inilah kubur ummi, kubur ibuku. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang yang Allah sayang, bapak tak ada, mak meninggal dunia. 8 tahun datuk meninggal dunia. 8 tahun datuk meninggal dunia. Abdul Muttalib ni, wahai Muhammad, mari sini duduk dekat dengan Nabi. Orang lain tak pernah budak-budak boleh duduk dengan menteri-menteri ni. Nabi Muhammad duduk sekali dengan Abdul Muttalib. Dia kira raja lah masa tu, orang besar. Menteri nombor satunya duduk sekali, duduk sama-sama. 8 tahun datuk Nabi SAW meninggal dunia. 8 tahun datuk Nabi meninggal. Allahu Akbar. Anak Nabi baru buat dakwah. Anak Nabi yang nama sulung nama Zainab radhiyallahu anha. Zainab ni susah daripada lahir. Kalau dalam hadis tu sahabat, ada seorang wanita cantik datang pada seorang lelaki waktu petang. Lelaki tu terbaring dengan kotor-kotoran, berdebu. Wanita tadi, remaja yang cantik tu datang dan bersihkan lelaki tadi. Dan lelaki tadi berkata pada wanita tadi, wahai anak kesayanganku, naikkan kain atas dada kau. Masa tu belum turun perintah menutup aurat. Wahai anakku, anak dia menangis dan kata, wahai ayah, siapakah yang tergamak buat macam ni pada ayah? Kesian ayah. Kesian ayah. Siapa yang tergamak buat macam ni pada ayah? Lelaki tadi kata, wahai anakku, tak ada apa-apa, sikit je. Tahu tak siapa lelaki tadi? Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wanita yang datang setiap petang bawa kain tadi, nama dia Zainab radhiyallahu anha. Nama ni patut menjadi sebutan dan bagi setiap anak-anak kita. Sekarang anak-anak kita tak kenal Zainab radhiyallahu anha. Anak-anak saya, anak kita tak kenal Zainab. Tak tahu siapa Zainab. Apa susah payah dia untuk agama ini. Zainab radhiyallahu anha jaga Nabi masa kita semua tak ada kat sana. Akhirnya Zainab ni dia kena, daripada kecil dia susah. Suatu hari dia balik lepas perang, masa perang Badar, dia bekas suami dia. Masa tu mula-mula dulu boleh kahwin, yang ni semua boleh kahwin. Zainab kahwin dengan satu orang dan lepas tu dia bercerai, dia bukan Islam. Maka waktu tu Zainab nak tebus bekas suami dia. Dia bawa satu rantai tu milik Khadijah radhiyallahu anha. Itulah harta terakhir Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah ni Nabi sayang, tengok je rantai tu. Terus Nabi nangis, semua para sahabat dekat tu semua nangis. Tengok satu rantai, semua menangis. Tahu tak sebab apa? Itulah harta milik Khadijah radhiyallahu anha. Nabi bebaskan suami Zainab, kemudian saya ringkaskan, dia dibebaskan begitu saja. Masa dia nak hantar bekas suami dia, ada orang kata tu anak Nabi Muhammad, dia telah dikejar, perambat ramai-ramai. Seorang pun boleh sakitkan dia, tapi ramai-ramai serang Zainab. Zainab cuba lari dan masa tu dia mengandung, dia telah ditombak. Dan dia jatuh daripada unta. Dia ditombak, jatuh daripada unta dan dia keguguran. Masa jenazah Zainab sampai depan Nabi, Nabi SAW menangis. Nabi kebumikan, Nabi kata, ya Allah, ampunkan dosa Zainab radhiyallahu anha. Semua sahabat menangis. Apalah dosa anak Nabi yang daripada kecil jaga dan berjuang untuk Nabi SAW. Jadi ni nama-nama anak Nabi yang patut kita kenal, yang mana telah berjuang, bersusah payah untuk kita semua. Tuan-tuan dan perempuan yang saya sayangi sekalian, untuk itu kita kena kenal anak-anak Nabi, sayang Nabi dan lihat perjuangan mereka. Lihat perjuangan mereka, susah payah mereka untuk agama. Masa saya lihat pengorbanan mereka, susah payah mereka. Sebab tu kita semua dapat Islam. Kalau orang dulu tak berjuang untuk Islam ni, kita semua tak dapat Islam. Hari-hari orang datang pada Islam, hari-hari orang datang pada Islam. Tak berhenti orang nak belajar Islam. Untuk tu kita kena berjuang untuk agama ni sungguh-sungguh. Dengan diri, harta, nyawa kita sendiri, kita hidupkan Islam ni. Boleh semua sekali ada seorang sahabat, tuan-puan larat lagi dengar, ke rasa macam nak meninggal.